Dan di sesi awal pagi ini ataupun di sesi pagi ini kita akan mulakan dengan perlawanan 9 hingga ke-12 dengan dimulakan dengan pertembungan di antara Pulau Pinang menentang Terengganu. Dua pasukan yang terpaksa akur dengan kehebatan dua pasukan yang berada di dalam kumpulan mereka, tersingkir dari pihak kumpulan haruslah bermain di perlawanan 98. Selamat pagi kepada yang memberikan selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kepada yang mengucapkan salam di pagi ini, kita restart. Jika the first 2 days kita concentrate on kumpulan-kumpulan yang bertanding, but di hari yang ketiga ini marilah kita memberi konsentrasi yang penuh untuk pasukan-pasukan yang bertanding. Yang menang akan mara, yang tewas akan tersungkur daripada acara Rugby 7 Sukma pada tahun ini. Sepak mula daripada Penang dan Terengganu. Pulau Pinang memakai jersey berwarna putih, manakala Terengganu memakai jersey berwarna hitam. Kelihatan di gambar ketika 10, 4 dan juga 3 untuk pasukan Pulau Pinang ialah Nurain Syafiqah, betul juga Nurul Syafiqah Alia dan juga Nur Alia Natasha binti Muhammad Yazid. Yang megang bola ini ialah Nur Alia Natasha, key player untuk pasukan Pulau Pinang. Sayang sekali gagal membawa pasukannya untuk masuk ke peringkat suku akhir, telah tewas kepada Labuan atau maafkan saya, tewas kepada wilayah Persekutuan dan juga Sabah ataupun Sarawak pada perlawanan peringkat kumpulan berada dalam kumpulan maut. Saya kira itu. Lepas serangan pertama dari pasukan Terengganu mencari support di sebelah winger, gagal ditangkap. Baik pressure daripada pertahanan Nurul Najwa untuk memaksa kesilapan daripada center Terengganu. Terengganu yang juga dilihat selaku favourite di dalam acara ini pada mulanya, terpaksa akur dengan kebangkitan Selangor dan juga Kedah berada dalam kumpulan maut. Terengganu dijangka tidak ada masalah untuk terus mara dalam peringkat 9 dan 12 ini. Masuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekali lagi, waalaikumsalam pada yang mengucapkan salam. Salam sejahtera yang mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi pada yang mengucapkan selamat pagi. Kita di hari ketiga, hari mencari pasukan-pasukan yang akan layak ke peringkat separuh akhir esok. So hanya satu perlawanan saja melibatkan semua pasukan hari ini, kecuali pasukan-pasukan yang bertanding di kategori wanita ini, baru mereka akan bermain sekali lagi pada pukul 2 petang nanti. Mereka akan bermain, siapa yang tewas akan bermain beri 11-12 dan siapa yang menang akan bermain untuk 9 dan juga 10 placing. Selain daripada itu, semua pasukan-pasukan lain yang main di quarter finals dan juga dimain di placing akan hanya bermain sekali pada hari ini. Kerana perlawanan sekali itulah perlawanan yang paling penting saya kira untuk setiap pasukan yang bertanding dalam acara ini, kerana satu perlawanan itulah yang sama ada membawa mereka ke peringkat separuh akhir atau perlawanan-perlawanan mencari pinggan, ataupun mereka akan bermain di perlawanan-perlawanan untuk yang tewas. So, masuk boleh sharekan link yang telah kami sharekan kepada anda untuk bawakan kepada anda hari ketiga, hari yang paling penting sekali dalam kehidupan pemain rugby ramai di dalam negeri, di dalam pasukan-pasukan yang bertanding. Diikutkan daripada kesemuanya pasukan yang bertanding ini mengikut had umur mereka, ini merupakan sukma terakhir mereka. 90% daripadanya sebegitulah. Tapi ada juga pasukan-pasukan yang menghantar pasukan muda untuk kali pertama bertanding di Sukma. Banyak kita lihat seperti pasukan wanita Melaka, pasukan wanita Perak, itu juga dengan pasukan lelaki yang kali pertama menghantar. Tidak mengapalah, yang penting senarai nama dalam pasukan-pasukan inilah yang akan menjadi pemangkin ataupun pergerakan rugby di negeri mereka. Sudah tentu mereka akan jadi senior pada satu hari nanti. Dengan umur yang mereka hantar 16, 17 tahun, 18 tahun, mereka ada satu atau dua lagi sukma untuk dimainkan. Dan mereka inilah satu hari yang akan menjadi senior kepada pasukan negeri mereka. Tahniah kita ucapkan kepada beberapa negeri ini seperti Melaka, seperti Perak yang terus juga menghantar pasukan rugby wanita untuk sama-sama bersaing. Tidak mengapalah jika tidak dapat bersaing di peringkat tertinggi kali ini, tetapi permulaan itu yang penting, yang kita mahukan. Semua pasukan-pasukan yang lebih senior yang bermain di kategori
Suku akhir ini ialah pasukan-pasukan yang telah biasa bermain di mana-mana tournament. Pasukan-pasukan yang dah 3-4 tahun ditubuhkan. Ada yang lebih daripada itu, ada yang dah 7-8 tahun, seperti Selangor, Kedah dan juga Johor. Dan mereka ini begitu pengalaman sekali untuk bermain di kategori ini, dan mereka membantu kembali adik-adik dalam kumpulan ataupun adik-adik dalam pasukan untuk sama-sama meningkatkan mutu permainan, sama ada dari segi individual ataupun dari segi berpasukan. Kalau kita lihat daripada borang penyertaan ni, hanya ada 2-3 nama saja diletakkan, iaitu nama team manager, nama head coach dan juga nama assistant coach berserta dengan tim doktor. Tapi sebenarnya tuan-tuan, tangan-tangan yang bekerja di belakang 4 nama ni begitu ramai, begitu tidak henti-henti untuk membantu dari apa saja segi, dari financial, dari segi kemudahan itu dan kemudahan ini, untuk membawa pasukan-pasukan ini bertanding di SUKMA, kejohanan tertinggi yang ditawarkan dalam negara ini untuk peringkat umur bawah 21 tahun. Jadi untuk anak-anak tuan-puan yang masih mungkin berumur 18 tahun, 17 tahun tapi telah pun diserapkan dalam tim SUKMA, tahniah saya sendiri ucapkan. Dan banyak lagi perlawanan-perlawanan khususnya yang akan beliau ataupun mereka ini bertanding untuk meningkatkan skills dan juga komitmen. Seronok kita melihat semalam pasukan Perak, khususnya parents ramai-ramai turun memberikan sokongan moral kepada anak-anak yang bertanding. Ada juga parents yang datang dari jauh, datang untuk menemani anak-anak mereka di kejohanan ini. Walaupun perlawanan ini khusus untuk peringkat 21 tahun ke bawah, tetapi sebenarnya ramai yang bawah 18 tahun, 17 tahun yang masih lagi bersekolah pun ada yang dipanggil untuk mewakili jersey negeri untuk sama-sama bersaing dalam kejohanan. Jadi parents mereka ni semua hadir turun bersama memberikan sokongan tak berbelah bagi. Yang bawa potluck ada, yang duduk bawah tempat redup pun ada. Seronok kita melihatkan hasil-hasil mereka di sepanjang kejohanan selama 2 hari yang terawal. Masing-masing nervous tentang apakah pencapaian yang akan diambil ataupun disandang oleh anak-anak mereka, yang anak-anak yang mewakili negeri ini. Yang kedua ialah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pegawai MSN yang bertugas di padang pada kejohanan ini. Untuk SUKMA ini adalah semua negeri berada di bawah Majlis Sukan Negeri masing-masing. Jadi untuk setiap pasukan ada seorang pegawai LO daripada Majlis Sukan Negeri yang membawa tanggungjawab ataupun menjadi wakil kepada pengarah ataupun CEO Majlis Sukan Negeri masing-masing. Pegawai inilah yang bertanggungjawab menjaga sukan rugby. Ada juga LO yang ada banyak sukan di tangannya. Contohnya macam dia rugby pun dia, pingpong pun dia. Memang ada negeri-negeri yang mempunyai LO yang memegang banyak sukan. Tapi pegawai-pegawai inilah yang tidak membiarkan rugby terbiar saja di negeri masing-masing. Mereka inilah yang bersusah payah membantu dalam segala jenis segi, sama dari jenis surat ataupun panggilan ataupun dari segi kemudahan ataupun kemudahan menyiapkan pasukan, menyiapkan jurulatih, menyiapkan tim manager, menyiapkan segala-galanya untuk pasukan negeri untuk sama-sama bertanding di dalam acara Rugby Sevens kategori lelaki dan perempuan. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada LO ataupun pegawai-pegawai sukan negeri yang terlibat untuk semua 14 negeri yang bertanding. Khidmat anda sangatlah kita hargai. Di samping jurulatih dan juga coach serta tim managers yang telah dilantik oleh mereka ini untuk membawa pasukan dan juga membawa persiapan pasukan. Separuh masa yang pertama Pulau Pinang mendahului dengan mata 5-0. Maaf kalau saya akan mengutamakan ulasan pada awal pagi ini tentang apakah yang telah berlaku pada 2 hari yang pertama, apakah yang kita sama-sama telah lihat di 2 hari yang pertama acara Rugby Sevens lelaki dan wanita ini. Semoga sementara tuan-puan di luar sana bolehlah terus menonton perlawanan yang telah disediakan untuk awal pagi ini, perlawanan perebutan tempat ke-9 dan ke-12 di antara Pulau Pinang dan juga Terengganu. Selepas ini satu lagi perlawanan perebutan 9 dan juga 12 di antara Melaka dan juga Perak. Seronok kita nak melihat sebenarnya perlawanan selepas ini. Dua pasukan muda, dua pasukan yang kali pertama
bertanding. Dua pasukan yang mempunyai kekuatan dan akhir okeylah kita masuklah Sukma, kita hantarlah tim, begitu. Dua pasukan muda di antara Melaka dan Perak akan bertanding selepas itu merebut 4, 9 dan 12 untuk kategori wanita. Terengganu dan juga Pulau Pinang pasukan yang lebih senior banding mereka. Senior pun mereka hanya dibentuk dalam tempoh setahun atau 2 tahun yang lalu. Ramai yang terkejut dengan persembahan Terengganu, especially di dalam acara ini. Mereka dilihat mula-mulanya selaku favourite kerana mereka telah menjuarai kategori wanita di National Sevens, nombor 1. Yang kedua, mereka bermain dengan sangat baik ketika menentang pasukan Sabah Women di Keningau dalam rancangan plan ataupun latihan mereka menuju ke Sukma ini, tetapi serba tak kena sebenarnya untuk pasukan Terengganu di dalam kempen Sukma mereka tahun ni. Tak tahu kita di manakah silapnya. Mungkin ada beberapa pemain yang tercedera dalam pasukan, ataupun mungkin pressure mereka berada dalam kumpulan mak tu terlalu terbawa-bawa sehingga kan ada berlaku. Saya juga sedar ada 1 atau 2 orang pemain Terengganu yang biasa kita lihat tidak ada dalam senarai pemain Terengganu pada Sukma ini. Saya tak rasa umur mereka dah terlebih, sebab mereka ni dibangunkan sekali oleh Cikgu Asari. Tapi hanya mereka lah yang tahu sebenarnya apakah masalah sebenar yang berlaku pada pasukan Terengganu di dalam kejohanan ini. Agak terkejut jika anda bertanyakan apakah upset terbesar di dalam kejohanan ataupun dalam acara rugby sevens lelaki dan wanita ini. Inilah salah satu contoh upset yang terbesar yang telah kita lihat, iaitu Terengganu bermain di kategori 9 hingga 12. Terima kasih tuan-tuan yang baru saja bersama kami. Hari ketiga Sukma 20 MSN 2022, acara Rugby Sevens yang akan berikan ataupun menunjukkan kepada kita perlawanan-perlawanan peringkat suku akhir. Sekali lagi diingatkan, perlawanan suku akhir kategori perempuan atau wanita hanya akan bermula pada pukul 12.50 tengah hari nanti, dan suku akhir kategori lelaki akan bermula jam 3 petang nanti. Awal pagi ini ataupun lewat pagi ini kita akan menunjukkan perlawanan-perlawanan 9 hingga ke 12 untuk kesemua kategori, dan katakan pada pukul 2 petang pula akan berlaku 9, 12 dan juga 10, 9 di antara kedua perlawanan yang sedang berlangsung sekarang. Jadi boleh war-warkan kepada rakan-rakan anda bahawa perlawanan-perlawanan utama akan bermula kategori wanita pada pukul 12.50 dan juga kategori lelaki bermula pada pukul 3 petang. Kategori wanita akan bermula dengan perlawanan di antara Sarawak dan juga Johor. Perlawanan wanita pula akan lelaki pula akan bermula dengan perlawanan antara Pahang dan juga Sabah. Anda juga boleh nonton senarai perlawanan untuk hari ini di Facebook Malaysia Rugby untuk melihat jadual penuh perlawanan untuk hari yang ketiga ini. Setuju? Jika setuju, tuliskan setuju di ruang ataupun maklum ataupun terima di ruang chat di bawah ini untuk saya samalah dapat kita menonton anda ada bersama kami ataupun tidak di pagi hari yang ketiga ini. Sedikit lewat, bukan sedikit lewat sebenarnya, memang telah disetkan bahawa jadual perlawanan hari ketiga akan mula pada pukul 11 pagi dan 11 pagi sharp lah kita bawakan kepada anda untuk tontonan semua. Apa saja pertanyaan bolehlah terus tanya di ruangan chat. Saya akan cuba berikan makluman kepada anda, tapi elakkan untuk bertanya jadual dan jumpa pukul berapa, kerana semua itu telah diberikan kepada anda di link ataupun di dalam Facebook Malaysia Rugby. Bolehlah bantu-bantu juga kami di sini untuk memberikan makluman kepada rakan-rakan yang bertanya. Ramai yang bertanya, pakcik-pakcik, adik-adik tu bertanya pukul berapa nak main, siapa yang boleh tolong jawabkan, tolonglah jawabkan bagi pihak kami untuk kita berikan siaran yang lancar dan juga ulasan game yang lancar untuk semua pemain dan pasukan-pasukan tackle meletup daripada pemain Terengganu. Itu ke atas Nurul Alia Natasha. Suka kita tengok kelibat Nurul Alia Natasha, pemain yang kerdil itu saja, pemain untuk Pulau Pinang.
Umur beliau lahir pada tahun 2004, bermakna umurnya baru 18 tahun. Sudah pun menjadi general kepada pasukan Pulau Pinang ini. Satu lagi yang kami gemari ialah Nur Ain Syafiqah yang berjersey nombor 10 itu. Tubuh besar tapi begitu pantas. Sudah mula disegani oleh rakan-rakan pemerah di seluruh negara. Mungkin berpeluang, mungkin tidak. Sebenarnya Natasha untuk satu lagi sukma, tapi saya kira untuk Nurul Alia Natasha ada satu lagi sukma kepada beliau untuk 2 tahun lagi. Gerakan pertama tidak dibenarkan. Dengan pengadil perlawanan pada perlawanan ini ialah saudara Amirul daripada Kedah. Satu-satunya referee Kedah yang dipanggil untuk hujan ni. Tahniah kita ucapkan daripada saudara Amirul. Pengalaman luas dengan panggilan-panggilan yang sharp dan juga digeruni oleh pemain-pemain. Dan nak lihatlah cara beliau manggil. Masih ada lagi kesalahan-kesalahan tapping daripada pemain-pemain di level ini. Sebab pengadil sudah pun memanggil beliau untuk kesalahan pertama. Jangan dipijak pula, itu tapping betul-betul untuk melakukan permulaan. Dan anda yang baru saja masuk bersama-sama kami, bolehlah pergi ke website ataupun pergi ke Facebook Malaysia Rugby untuk melihatkan jadual perlawanan untuk hari ini. Telah pun di-upkan untuk anda, tontonan anda semua. Boleh sharekan dan juga kepada rakan-rakan anda untuk mengelakkan orang yang baru masuk dan bertanya berapakah jadual, bilakah main dan sebagainya. Untuk kita berikan tumpuan yang penuh kepada perlawanan yang sedang berada di hari yang ketiga, hari suku akhir, hari kalah mati. Lepas pemain berjersey nombor 12 daripada Terengganu, Nur Alia Nabila binti Samsu Bahari. Seronok menonton, mendengar atau perlawanan pertama seperti ini. Lihat kepenatan beliau. Dikejar juga oleh Nurul Najwa Hanim daripada Pulau Pinang, ataupun sebenarnya ialah Nurul Syafiqah Alia daripada Pulau Pinang. Tapi terus aku akan try tambahan 5 lagi mata kepada pasukan Terengganu. Keputusan rasmi dengan tamat separuh masa untuk kedua pasukan ini, keputusan rasmi Terengganu berjaya ke peringkat 9 dan 10, dan Penang akan bermain di kedudukan 11-12 di dalam acara sukma kategori wanita. Perlawanan yang berikut adalah perlawanan satu lagi, perlawanan perebutan tempat 9 dan 12 di antara Melaka